Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang Okey, saya akan sambungkan terus kepada topik copywriting, dan saya harapkan topik SEO yang saya dah bincangkan tadi itu anda telah faham dan anda telah tahu bagaimanakah yang dimaksudkan dengan apa nama SEO, Search Engine Optimization. Okey, untuk copywriting ni dia merupakan satu topik agak menarik kerana copywriting dia amat penting di dalam kita membuat penulisan, khususnya berkaitan dalam kita menjalankan perniagaan secara atas talian. Okey, dalam perniagaan secara atas talian ni sebenarnya copywriting ni adalah merupakan salah satu daripada elemen yang paling utama sekali untuk memastikan produk yang kita pasarkan secara online tadi itu berjaya sampai kepada pengguna. Kejayaan sesuatu pemasaran bergantung kepada sejauh manakah kita punya teknik dan kaedah ataupun kaedah kita convince pedagang kita tu dengan pelanggan kita. Okey, sebab itulah apabila kita membuat copywriting, sebenarnya copywriting ni ialah keperluan terhadap aktiviti yang memerlukan komitmen. Okey, nak menulis copywriting ataupun memastikan maklumat produk yang kita nak sampaikan kepada pengguna ini untuk sampai dan terima oleh mereka memerlukan satu proses yang agak bukan rumit, tetapi lebih kepada kaedah-kaedah yang kita perlu praktikkan. Salah satunya kita kena nak dapatkan keyword-keyword yang sesuai, keyword-keyword yang menarik, yang mampu untuk menarik pelanggan untuk masuk ke kita punya page. That's why tadi yang saya terajar pada anda semua, iaitu teknik bagaimana cara kita nak buat keyword, nak menulis keyword, nak dapatkan keyword, nak dapatkan idea kan. Kadang-kadang kita nak meletakkan satu perkataan di dalam satu copywriting tu, kita perlukan satu keyword yang betul-betul mantap. Okay, contohnya kalau katakanlah anda buka homestay kan, katakan anda buka perniagaan homestay. Pertama, homestay sendiri itu adalah satu keyword yang perlu ada. Sebab mana-mana kita pergi pun, kalau kita tengok kebanyakan traveller ni, mereka pergi membuat travel, bercuti ataupun berurusan tentang perniagaan dan sebagainya. Apabila mereka memerlukan tempat tinggal di satu tempat tu, contohnya tempat tinggal yang sesuai untuk satu family katakan, kebanyakan trend di Malaysia ni lebih suka gunakan homestay kan. Sebab apa? Homestay ni satu, dia punya dari segi kemudahan ni lebih convenient berbanding dengan hotel. Sebab apa? Sebab homestay ni adalah satu, kebanyakan dipraktikkan rumah-rumah di kawasan bandar ataupun di sat-sat bandar, di mana mempunyai kemudahan dari segi bilik yang banyak kan, dari segi kemudahan dapur dan sebagainya untuk family yang pergi bercuti. So pertama, homestay itu pun dah menjadikan satu keyword yang betul-betul dicari. Betul lah, bila kita pergi ke Google, kalau anda katalah anda bercuti ke Ipoh katakan, kalau anda bawa family yang ramai, anda akan type homestay. Anda takkan type rumah tamu ataupun ataupun rumah sewa dan sebagainya. Anda akan cari homestay. So bila kita yang menyediakan perniagaan ini kena letakkan perkataan homestay itu sebagai kita punya keyword. Kalau tidak, kita akan tertinggal ataupun orang tidak akan pergi ke tempat yang kita buat promosikan. Contohnya dalam Facebook, anda letak situ rumah tamu dekat Facebook, dekat page anda. Anda punya copywriting letak situ rumah tamu ataupun rumah sewa. So sampai bila orang tidak akan pergi untuk menyewa anda punya kemudahan homestay yang anda buat tadi tu. That's why homestay tu amat penting. Dan bila sebuah homestay ni, dia ada banyak indikator kepada kita ingin nak orang pergi tempat kita. Contohnya kita nak homestay kita ni orang pergi, pertama disebabkan homestay kita ni ada kemudahan parking yang luas. Mungkin kita ada kemudahan aircon start bilik katakan. Okey, kita ada kitchen. Kita menawarkan dari segi kos yang lebih murah dari segi harga dan sebagainya, dan tawaran diskaun dan pelbagai bentuk lah.
yang kita nak tawarkan kepada pelanggan kita. So benda-benda ni semua penting untuk kita masukkan dalam kita punya copywriting. That's why ada setengah letak tu homestay Pak Abu murah, homestay Pak Abu. Dalam tu ada tulis apa lagi, parking yang luas, ruang tamu yang luas, bilik yang luas. Itu semua keyword-keyword yang kita akan masuk dalam kita punya copywriting. So keyword-keyword ni yang kita kena explore dalam search engine optimization yang kita nak cari tadi tu. Salah satu saluran tadi tu ialah gunakan Google. Okey. Okey, apa itu copywriting? Copywriting ni sebenarnya kita nak kita nak pastikan apa yang kita tulis dalam kita punya social media ataupun apa jua bentuk platform online ni nak tarik orang masuk ke kita punya tempat kita dan membuat keputusan untuk membeli. Itu cara yang itu dikatakan copywriting. Tapi yang sebenarnya copywriting ni sebenarnya bukan setakat membeli, tapi orang nak kita nak aware apa yang kita buat dan kita nak orang masuk dan kita kongsi bersama apa yang kita nak sampaikan. Contohnya bila orang masuk kita punya copywriting tu, bila orang baca copywriting kita dan orang faham dan orang suka, orang akan like, orang akan follow. Okey, walaupun mereka tidak membeli, sekurang-kurangnya mereka ini juga follow kita punya aktiviti kita, dan mungkin produk yang kita tawarkan ini satu masa nanti dia akan minat untuk membeli disebabkan kita punya cara dan kaedah copywriting yang betul-betul menarik. Sebab itulah bila kita nak buat copywriting ni, kita kena buat kajian dulu. Kajian kita datang daripada beberapa cara, iaitu antaranya seperti observation. Observation ni kita observe. Kita pergi kepada marketers, kita pergi kepada shop of business premise yang kita tengok secara online, dan kita tengok bagaimana mereka punya kaedah-kaedah teknik yang menarik dalam segi menulis copywriting ataupun kita kata membuat video dan sebagainya. Video, live stream apa semua tu, itulah copywriting. Ada yang letak gambar pun copywriting sebenarnya. Cuma masing-masing menggunakan kaedah dan teknik dan cara yang bersesuaian dengan produk yang mereka tawarkan. Ada yang menggunakan video untuk buat demo produk. Contoh demo pakai tudung, demo bagaimana nak cuci kereta bagi berkilat, demo nak tunjuk bagaimana nak cuci aircon, demo bagaimana itu semuanya ialah copywriting. Ada pula tu berkongsi tentang berkongsi maklumat daripada pelanggan. Contohnya pelanggan tu dia buat review produk ataupun dia buat testimoni produk, dia cerita tentang produk. Okey, contohnya handphone ni bagus dan sebagainya. So bila dia review produk, itu pun salah satu daripada bentuk copywriting, yang mana kita nak yakinkan bahawa apabila seorang customer kita review produk kita dan beritahu dekat orang ramai dalam video tadi tu ataupun dalam live tadi tu, ini akan meyakinkan lagi orang untuk membeli. So copywriting ni ada berbagai bentuk. Nanti saya akan ceritakan apa bentuk-bentuk yang biasa digunakan dalam copywriting tadi tu. Selain daripada observation, kita boleh gunakan forum dan juga Facebook page, yang mana kita jadikan sebagai sumber untuk dapatkan idea-idea, dan kita boleh bertanyalah dengan mereka yang dah mahir tentang membina satu copywriting yang menarik. Okey, satu lagi ialah keyword in blog. Kadang-kadang kita tak tahu keyword apa nak pakai kan. Kita cari kat dalam blog, kita cari dalam website, kita cari dalam Facebook, kita tengok keyword-keyword yang selalu digunakan. Itu pun salah satu daripada idea untuk kita meletakkan kita punya copywriting tadi tu. Mula dengan copy paste, tapi dengan cara kita mengemaskanlah copy paste itu, lama-lama kita memperbaikikan dengan bahasa yang kita mudah fahami. Dan akhir sekali kita boleh gunakan kaedah survey. Survey ni ialah kita boleh menenaraikan beberapa bentuk keyword-keyword yang kita rasakan sesuai, yang kita bagi kepada mereka dalam bentuk soal selidik, dan mereka ni akan bagi feedback kepada kita, dan di situ kita akan dapat idea daripada bentuk copywriting yang sesuai untuk kita gunakan dalam kita punya penulisan copywriting. Copywriting bukan copyright, copywriting. Kaedah kita menulis ataupun berkongsi dalam bentuk infografik dan sebagainya untuk sampaikan kepada orang ramai tentang produk yang kita promosikan, dan di situ akan menarik pelanggan kita untuk membuat keputusan bagi pembelian. Itulah copywriting sebenarnya. Okey, daripada segi asas copywriting Okey, terdapat 5 asas copywriting. Yang pertama ialah tujuannya ialah untuk attract prospek. Prospek yang siapa dia, iaitu pelanggan-pelanggan yang memang di kalangan mereka yang bukan beli produk kita, tapi mereka ni ada tendensi untuk membeli produk kita, yang kita namakan sebagai prospek.
Okay, prospek. Dan akhirnya dia akan membuat keputusan dan dia akan menjadi kita punya customer. So, bagaimana nak tarik prospek ni menjadi customer kita? Kita kena ada satu maklumat, satu informasi, satu cara kaedah teknik menarik mereka. Okay? Yang kedua ialah create brand awareness. Apa tu create brand awareness? Brand awareness ni maksudnya kita nak membina jenama kita. Okay? Kerana kita buat produk. Kat mana kita nak create jenama kita? Dengan cara kita menulis, berkongsi pada orang tentang jenama yang produk yang kita akan jualkan nanti. Okay? Sebab itulah kita jangan jadikan social media sebagai tempat kita menjual saja, tapi sebenarnya tempat untuk kita nak membina kita punya jenama kita sendiri. Okay? Dengan berkongsi maklumat, berkongsi apa-apa informasi yang menarik tentang produk kita. Di situlah kita akan membina kita punya produk dan membuat satu promosi yang menarik untuk menarik pelanggan untuk masuk ke dalam perniagaan kita. Yang ketiga ialah convince prospect to purchase your product. Apa itu convince your prospect? Convince prospect itu bermaksud kita nak convince ni prospect ni untuk membuat tindakan untuk membeli. Okay, kita tak boleh gunakan bahasa isyarat. Kita tak boleh letak gambar terus kita anggapkan orang boleh beli. Tak boleh. You letak gambar tak cukup. You kena letak gambar, you kena masukkan maklumat, you kena bercerita, you kena bercakap dan sebagainya. Dan itu akan menarik mereka untuk membeli. So, sekarang ni trend yang paling menarik sekali, orang suka gunakan video. Kan? Dengan video tu, dia bercerita, dia berkongsi, dia mempromosikan, dia buat demo dan sebagainya. Dan akhirnya orang berkeputusan untuk membeli. Okay. Dan satu lagi lah, prospect will be able to understand the message. That's why bila you buat copywriting yang menarik, copywriting yang berkesan, copywriting yang mempunyai makna, itu akan memahamkan orang tentang apa yang kita nak jual, apa yang kita nak promote, apa yang kita nak promosi, nak sampaikan. So, copywriting yang berkesan, dia akan menarik pelanggan untuk membuat keputusan. Dan akhir sekali, convince and urge the reader to take action. Take action ni maksudnya, kadang-kadang pelanggan ni, dia banyak sangat pilihan dalam produk yang dia nak pilih. Ataupun, produk yang sama tetapi harga yang berbeza-beza. So, bagaimana kita nak tawarkan satu package yang menarik kepada pelanggan kita ni dengan produk kita, yang mana produk kita dia pada masa yang sama dijual oleh orang lain. Okay, you bayangkanlah dalam Facebook tu ada banyak tudung. Tudung A, tudung B, tudung C. Padahal tudung semua tudung awal. Tapi harga berbeza-beza. So, bagaimana kita nak attract orang masuk kita punya page untuk beli kita punya tudung. Padahal tudung kita mungkin mahal daripada orang lain. Tapi kenapa orang boleh beli? Ini disebabkan oleh cara kita convince dengan orang, cara kita tawarkan package yang menarik, yang mana mereka ni lebih rasa confident dan sebagainya. Mungkin dari segi kualiti kita, kan? Mungkin dari segi cara kita membuat diskaun yang menarik dan sebagainya, ataupun pelbagai teknik-teknik yang menarik yang menyebabkan orang membuat keputusan untuk membeli. So, bagi saya mudah sahaja tentang copywriting ni, dia macam ni lah. Kalau ada pergi satu tempat, contohnya macam bazar, kan? Sekarang ni dah musim COVID-19 ni, dah tak ada lagi bazar Ramadan mungkin, kan? So, katalah sebelum kita pergi ke bazar, kan? Anda lalu depan bazar, anda nak tengok jubah yang menarik, kan? Harga jubah tu 150. Okay, jubah 150, dia tawarkan harga 50%. Letak kat situ. So, bila letak 50%, di situ telah menjadikan anda untuk tengok dan berhenti dan bertanya kepada peniaga tadi tu. Sebabkan harga ditawarkan tadi 50%. Nampak? Itu dah dikatakan satu bentuk copywriting. Tapi dalam bentuk face to face. You nampak depan you. You boleh pegang benda tadi tu. You boleh pegang. Okay, you boleh tengok. Okay, you pegang. Lepas tu penjual tu akan beritahu lah. Okay, adik, hari ni apa offer kat adik? RM40 sahaja. You bayangkan daripada 150 tinggal RM75. Okay, akhir sekali RM30 dia bagi kat you ke offer. Sebagai seorang pembeli, customer, anda akan tertarik dan akhirnya buat keputusan untuk membeli disebabkan apa? Disebabkan face to face punya convince. You bayangkanlah benda ni berlaku secara online pula macam mana. Susah kan? Tapi bila kamu buat copywriting, bila kamu menulis ayat yang menarik, gambar yang menarik, video yang menarik, mungkin kamu akan dapat attract pelanggan untuk menjadi prospek yang asalnya dan akhirnya menjadi customer anda. Inilah kita belajar tentang copywriting, ialah bagaimana teknik dan cara
kita nak menarik pelanggan untuk masuk kita punya kedai untuk membeli. Okey. Okey, cabarannya dekat situlah cabaran dekat situ. Berbanding dengan face to face ataupun kita pergi ke kedai yang konvensional. Okey, terdapat beberapa elemen copywriting, antaranya segi benefit dan juga segi design customer reaction dengan strategi. Itu you boleh baca lah kat situ. Okey, secara asasnya kalau kita lihat copywriting ni, okay, kita boleh buat contoh kat sini lah. Contohlah katalah anda ni seorang peniaga yang menguruskan produk yang berbentuk food and beverage, katakan. Produk yang anda tawarkan ni dekat Pulau Pinang. Ataupun kita ambil kes kita kat Perlis lah kan, kat Kangak katakan. Okey, anda sebagai seorang peniaga online ni, anda kena tentukan dulu siapakah umur yang kamu nak target nak bagi ni. Kalau kata kalau anda jual burger 17 hingga 25 tahun, anda punya target. Okey, katalah macam tu. Gender. Biasanya burger ni laki perempuan semua makan kan. Okay, lokasi. Kenapa kamu target dekat Penang ataupun Batu Bertuah saja? Kenapa kamu buat pemasaran online burger tu hanya dekat Kangah saja ataupun di Perlis saja? Sebab kamu kena ingat ini makanan. Bila makanan, kamu tak boleh target sampai luar daripada Perlis, luar daripada Penang. Kalau tidak, nanti burger tu cepat basi. So burger ni mungkin boleh tahan dalam beberapa jam saja, mungkin sehari saja. Kalau tak disimpan di tempat yang sejuk beku kan. Okay, tapi biasanya orang tak sukalah sifat yang sejuk. Orang akan burger ni kalau boleh nak fresh kan. That's why bila orang pesan online tu, terus burger sampai dalam tempoh 40 minit ataupun 30 minit dah sampai pada tuan dia. So, you kena target. Kalau you jual produk makanan, mungkin dia punya area paling jauh pun dalam 20-30 km. Itu pun dah jauh sangat dah. Okay? Mungkin 10 km. Itu pun dah cukup dah. Tapi kalau you jual produk yang lain, contohnya health and beauty kan. Contoh kita tengok orang jual baju, t-shirt. Takkan nak jual dekat Perlis saja. Mana besar pun pasaran dia kan. So, baik dia jual secara online dengan dia besarkan lagi skop dia luar daripada Perlis. Mengikut kemampuan dia. Mungkin seluruh Malaysia, mungkin Sabah Sarawak ataupun dia ambil utara sahaja. Okay, so meletakkan location itu bergantung jenis produk yang kita tawarkan. Yang kedua, yang seterusnya pekerjaan. Okay. Ada produk kita tawarkannya hanya di sekitar kawasan saja. Katalah anda buat bisnes online, jual burger dekat Kuip, katakan. Okey, dekat Kuala Perlis. Okey, target anda dekat Kuala Perlis je. Kalau situ pun student Kuip, student UDMAP dengan penduduk di sekitar Kuala Perlis saja. So kita kena clear dengan target audience kita siapa dia. Kalau produk kamu produk makanan ni, siapa yang kamu nak target sebenarnya? Kalau kamu jual tudung, siapa kamu punya target? Mereka ni. Okey, kalau kamu kata jual barang kecantikan, siapa kamu punya target sebagainya. So kita kena clear. Kalau tak clear selagi kita tak nampak kita punya segmentasi pasaran. Apa tu segmentasi pasaran? Segmentasi pasaran ni bermaksud kita punya pemetakan pasaran kita tu pada siapa kita nak target. Okey. Biasanya kalau kita buat bisnes ni, okey, kalau katakanlah anda kena faham produk anda ni kepada siapa nak sampai. Contohnya anda buat tudung. Mudah. Tudung siapa dia? Golongan wanita. Clear kan? Tudung golongan wanita. Kalau kita katakan kalau dekat Kuip tu yang famous apa selalunya? Macam makanan kan. Makanan junk food, makanan fast food ni siapa dia? Di kalangan pelajar. Okey. Kalau kita tengok lagi ada produk yang hanya fokus kepada kanak-kanak saja. Bila sebut tentang anakku. Okey, anakku clear, dia hanya fokus kanak-kanak saja. Okey, ada produk hanya fokus kepada golongan dewasa saja. Okey, contoh lagi ialah macam barangan sukan, Nike. Bila sebut Nike, banyak fokus pada barangan sukan, kasut, baju, t-shirt dan sebagainya, semua kurang dengan sukan. Saya boleh dengar lagi lah Nike dia buat baju untuk pergi kerja. Kalau kita tengok jenama apa, Alain Delon. Bila sebut Alain Delon hanya fokus kepada baju kerja saja. So kena faham, kena clear. So bila you buat bisnes, you kena fokus, you kena tahu model bisnes you balik. Itu kita model bisnes tadi tu yang saya dah ajar kamu minggu lepas tentang model bisnes. Kita kena faham apakah model bisnes perniagaan kita sendiri. Kalau kita tak faham, saat itu kita punya bisnes tidak akan dapat fokus dengan baik. So itu dikatakan sebagai segmentasi. You petakan you punya perniagaan you. Nak bagi golongan dewasa ke, kanak-kanak ke, remaja ke, orang tua ke, untuk
golongan lelaki ke wanita ke, ikut, tapi mesti ada satu segmen yang betul-betul jelas, jangan terlalu besar sangat. Okey, seterusnya kita kena tahu tingkah laku kita punya pembeli kita ni. Okey, kalau kita buat online business, selalu kita akan suka tengok orang suka fast food like dia buka je Facebook, dia tengok jual burger, dia akan like. Orang ni suka tentang fast food. Mungkin segi sosiografi dia dia suka kepada jenisnya dia brand contohnya macam McDonald dan sebagainya. Okey, dan juga psikografi. Dan suka like and share the fast food post in Facebook, IG dan sebagainya. So, di sini kita kena faham apakah siapakah kita punya profiling ataupun kita punya maklumat latar belakang kita punya pelanggan kita dalam kita nak menentukan kita punya business niche kita sendiri. Okey. Alright. So secara ringkasnya dalam kooperatif ni kita ada beberapa tip lah. Antara kita kena identify segi trend dia. Okey. Tengok trend tu macam mana. Okey. Produk viral sekarang ni kita tengok yang paling famous jual mask kan, yang mask sanitizer dan sebagainya. Semua itu ialah produk-produk kita tengok mempunyai trend viral dia, tapi tempoh jangka masanya agak pendek. So kita kena berhati-hati juga dengan produk yang ada viral ni. Okey, tengok kepada kemampuan dia. Kita boleh berniaga tetapi dalam tempoh masa yang singkat. Dan kadang-kadang identity trend ni pun penting juga. Contohnya sekarang ni kalau kamu tengok musim perayaan kita bulan 4 dah masuk ujung bulan 4 nanti ada Ramadan. Lepas Ramadan sebulan kita akan pergi ke hari raya. So kalau ikut kebiasaan pada tahun terlepas, produk yang paling banyak dijual dekat online pada musim bulan puasa ialah apa dia? Selalunya ialah baju raya, samping, butang raya, baju, t-shirt, benda-benda yang relate dengan perayaan. Okay, songkok dan sebagainya. Kalau kamu jual benda-benda yang luar daripada perayaan, saya confirm memang tidak akan, produk kamu susah untuk mendapat permintaan. So, lihat kepada trend yang ada masa tu. Okay, dan tapi kena ingat, trend itu hanya bersifat sementara sahaja. Okay, Okay, yang kedua ialah kamu kena passion. Passion kat sini ialah bila you passion, you suka dengan satu benda, you berminat dengan satu produk tadi tu, bila you akan lebih fokus dan lebih suka dan lebih seronok untuk menulis copywriting dia. Dan kita ada banyak idea untuk menulis. Kalau katakan anda suka barangan kecantikan, anda nak jual apa, makeup, nak jual apa, celak ke gincu ke, tapi anda memang suka benda macam tu dan anda menjual, saya rasa anda akan menulis copywriting yang menarik dan terbaik sekali sebab anda minat dengan satu benda tadi tu. Kalau anda suka benda makanan, anda jual makanan nak raya nanti, anda suka buat biskut, jual biskut raya, saya percaya anda akan menulis copywriting yang betul-betul nampak dan menarik. Masalah kita ialah kita suka menjual produk yang kita tak suka tapi kita nak jual. Bila tak suka nak jual tu yang susah nak menulis tu kadang-kadang. Kita nak memahami, kita menjiwai apa yang kita nak tulis tadi tu. Yang ketiga ialah life cycle. Produk tadi tu bisa ada life cycle dia. Okay, ada tempoh masa dia. So that's why kadang-kadang kita tengok bila sebut ada life cycle dan sebagainya, ini penting untuk kita faham tentang situasi tempoh masa dan permintaan daripada pasaran. Yang keempat adalah features and design. Yes, nak jual produk, kita kena tahu tentang features dia, apa kandungan dia, apa kelebihan dia, apa kita panggil benefit dia, bagaimana bentuk dia dan sebagainya. Dan kita kena tahu semua tu, maklumat tu kita kena tahu dan kita kena lengkap. Khususnya berkaitan dengan produk-produk berkaitan kesihatan kan, kita kena tahu kelebihan dia, kita kena tahu tentang kesan dia macam mana. So sebagai seorang yang menjual produk, anda kena faham produk apa yang anda jual dan kena tahu tentang ciri-ciri, reka bentuk, kelebihan produk yang kamu jual tadi itu. Ini senang untuk kamu menulis dan kamu faham dan kamu nak bagi respon balik kepada pelanggan nanti. Dan akhir sekali dalam copywriting ni ialah unique selling proposition. Okay. Apa itu USP? Unique selling proposition ni ialah mana-mana produk kita jual mesti ada kelebihan, mesti ada sesuatu yang menarik, mesti ada satu yang berbeza. Okey. Contohlah katalah anda menjual anda menjual mouse katakan. Okey, mouse ini kan, ini mouse. Okey. Anda menjual mouse katakan. Okey. Di pasaran
Semua mouse sama je guna dia. Tapi apa yang melibatkan mouse yang anda jual ini lebih baik daripada mouse orang lain. Ini yang anda nak kena faham dan kena tahu, dan bagaimana cara anda nak convince orang supaya orang dapat membeli. Mungkin mouse anda ini kelebihan dia ialah dia tak perlu bateri. Kan? Dia hanya boleh dia boleh cas gunakan solar contohnya. So canggih lah kan, contoh macam tu. So dekat pasaran tu ada bermacam-macam handphone. Macam-macam handphone dijual kat pasaran ni. Tapi bagaimana you nak menjual satu handphone yang mana orang lain boleh beli dan kelebihan dia melebihi daripada orang lain, produk yang lain. Okay? Ini saya katakan tadi USP, Unique Selling Proposition. You jual nasi lemak. Sebelah sana jual nasi lemak. Depan sana jual nasi lemak. Apa kelebihan nasi lemak you dengan kelebihan nasi lemak orang lain? Unique Selling Proposition. Okay? So, make sure your punya produk mesti ada satu kelebihan, satu perbezaan, satu yang unik, satu yang quality, satu yang advantage dia ataupun sesuatu yang menarik yang boleh membezakan kamu dengan orang lain. Kita pernah tengok ada orang jual air sampai harga berbelas-belas ringgit. Padahal air mineral tu kat pasaran ada sampai 5 kupang pun ada, RM1 pun ada. Tapi dia dijual sampai RM10. Macam mana dia buat? Antaranya cara dia buat botol yang menarik ataupun dia gunakan teknik-teknik lain. Air yang ada oksigen lah, macam-macam. Air sekali, air yang kita minum tadi tu melebihi pada harga yang di pasaran. Disebabkan oleh USP tadi tu. Okay, kena faham USP ni. So, siapa-siapa boleh jual produk, tapi pastikan USP kena ada dalam produk kita. Okay. That's why jangan terkejut lah. Kadang-kadang kenapa produk kita gagal sebabkan oleh kita tidak ada apa-apa kelebihan, tidak ada apa-apa perbezaan, sama sahaja. Orang jual kes sepit, kita pun jual kes sepit. Apa kata kita ubah sikit kes sepit tadi tu jadi ada perisa coklat, perisa strawberry, perisa butter dan sebagainya kan. So bila hari raya je orang akan beli kita punya kes sepit. Sebab apa? Kes sepit kita ni berbeza dengan kes sepit orang lain. Contoh macam tu lah. Tapi sekarang ni kita tengok usahawan-usahawan kita sekarang dah banyak kreatif lah dari segi menghasilkan produk-produk yang berasaskan kepada tradisional ni sekarang ni. Okey, boleh faham USP tu? Okey. Untuk menulis copywriting ni sebenarnya ada teknik dia, bukan boleh pakai tulis saja tapi sebenarnya teknik ini bagi saya bukanlah satu teknik yang terbaik. Saya rasa sebagai seorang penulis copywriting ataupun seorang yang menjual produk secara online ni, yang paling penting ialah dia kena ada ilmu, yang kedua dia kena ada pengalaman. Teknik ialah dia punya kaedah saja untuk memastikan apa yang dibuat tu mengikut landasan yang betul. Okay? So untuk menulis copywriting kita ada satu teknik, formula kita namanya sebagai AIDCA. Formula. Dulu kita gunakan AIDA. AIDA ni AIDA sahaja. C tak ada. Sekarang ni ada sikit penambahan, kita letak itu AIDCA. C itu ialah conviction. Itu tambahan Okey, apa itu AIDCA formula ni? AIDCA ni ialah kita mula dengan huruf A. A ialah attention. Bila you nak buat copywriting, kamu kena ada tajuk, kamu kena ada headline. Kalau tidak orang tak tahu apa yang kita nak buat ni, kita ada headline dia. Selalunya headline ni mesti huruf besar lah, yang terbaik sekali huruf besar. Ataupun you letak situ ATT, attention. Okey? Ada contoh dekat sini, kamu boleh tengok lah. Kat sini. Letak dulu attention, apa dia? Contohnya kalau kamu attention kamu dekat sini ialah kamu jual produk kecantikan contohnya kan. Okey. Ada masalah jerawat? Ada masalah kulit berjeragat? Itu ialah attention. Selalunya attention ni lebih kepada masalah. Penyataan masalah. Orang suka tengok masalah. Kan? Macam contoh ni lah, kalau kamu tengok contoh dekat example ni, ini semuanya masalah. Okay, ada masalah kulit berjeragat. So, ada orang yang ada masalah kulit berjeragat, dia akan tengok, oh, ada kulit berjeragat. Contoh macam tu. So, headline kita tu mesti kena ada. Sebab apa? Mata ni akan tengok apa yang kita paparkan. Yang kita rasakan itu adalah merupakan satu masalah. Dan antara kelebihan kat sini yang perlukan headline ialah antara an advertisement has 3 to 5 seconds to attract prospect attention. Nampak lah. 3 hingga 5 saat untuk attract orang untuk membaca. Bukan senang tu. Masuk Facebook dia banyak yang keluar. Page-page yang keluar kan untuk iklan. Bayangkanlah
baru kita nak tarik pelanggan untuk baca. Sebab tu dia kata kat sini, untuk membuat airline ni, pertama kita kena ada unik, kita kena ada ultra specific, urgency dan useful. So gunakan bahasa-bahasa yang betul-betul menarik orang untuk membaca, attention tadi tu. Okay, boleh faham Letak headline huruf besar. Okay, lepas tu buat garisan ke, ada setengah tu letak emoji sekali yang nak tunjuk dia punya keadaan yang lebih, orang kata apa, lebih emosi kan, lebih emosi. Okey, yang kedua ialah interest. Apa itu interest? Bila letak tajuk saja, kalau kita tak menarik orang untuk baca, tak boleh. Kita perlu letak interest. Interest ialah menarik orang supaya orang nak terus membaca apa yang kita letakkan kita punya tajuk tadi tu. Okey. Interest ni kita boleh dalam beberapa bentuk lah. You boleh buat storytelling, bercerita. Kisah masalah dia ke, masalah jiran dia ke, masalah sesiapa ke yang di create sendiri. Dan lagi baik kalau masalah tu betul-betul berlaku lah. Yang dia bercerita dalam bahasa yang paling mudah sekali, jangan terlalu complicated. Kadang-kadang kalau ada setengah orang tu gunakan bahasa logat. Guna logat Perlis, logat Penang, logat Negeri Sembilan, logat Kelantan. Kenapa itu kena buat? Sebab mungkin produk dia tu dijual di Perlis. Dia gunalah logat Perlis. Jadi dia target dia, orang yang beli ni orang Perlis. Kan? Kalau letak logat Kedah, logat Perlis, logat Utara, jual produk seluruh Malaysia, kan senang nak jual. Kan semua orang boleh baca pun, boleh faham kan. Itu kita kena faham konsep penulis ni. So interest ni kita nak pastikan orang suka baca produk kita. Mungkin based on testimonial, kita minta kita punya pembeli yang dah berjaya sebelum ni beli produk kita, yang dah guna, yang dah puas hati, tolong minta dia review balik produk tu dan cerita pada orang bagaimana dia boleh selesaikan masalah dia, yang dikatakan kulit berjelagat tadi tu. Ataupun buat storytelling, bercerita, ataupun buat statement daripada sesiapa pihak yang berautoriti. Okey, yang bagi orang kata apa, bagi pengesahan pada produk kita ni betul-betul baik dan sebagainya. So ini penting, dan lagi cantik kalau boleh dekat interest tu masukkan gambar-gambar sekali. Tunjukkan gambar dan sebagainya ataupun video dan sebagainya untuk lebih memberikan, orang kata apa, kekuatan lebih kuat lagi dalam kita punya pembacaan tadi itu. Okey, jangan tulis itu, letakkan gambar sekali. Kalau kamu menjual baju, letakkan baju yang kamu nak jual tu sekali. Mungkin dalam bentuk fashion yang fashionable. Contohnya, mintalah bukan gambar kosong je, tapi gambar tu mesti ada, orang kata apa, ada model yang menggunakan, yang ada memperagakan gambar yang kamu hasilkan tadi tu. Okey, boleh baca kot, saya tak ada masalah kat sini. Yang ketiga ialah ialah desire. Desire ni ialah bagaimana kita nak force orang supaya orang sukakan produk kita. Okey, di sinilah kamu kena letakkan maklumat-maklumat yang penting, iaitu antara maklumat ni ialah features. Features ni ialah komponen-komponen atau fakta-fakta tentang produk kamu. Produk kamu ni mesra alam, produk kamu ni produk apa, berasaskan tumbuh-tumbuhan, contohnya produk kamu tidak ada bahan kimia, contoh macam itulah. Ataupun iaitu advantage, kelebihan produk kamu. Ini adalah merupakan antara USP juga kan. Produk kamu ni apa kelebihan dia dibanding dengan produk orang lain. Okey. Ataupun B, iaitu benefit yang akan didapati oleh customer apabila menggunakan produk ini nanti. So pilihlah nak guna F ke, nak guna A ke, nak guna B, iaitu features, advantage or benefit. Buat 1, 2, 3 ataupun buat dalam bentuk yang lebih nampak kreatif sikit. Okay. Dan seterusnya lah C. C ni ialah conviction. Apa itu conviction? Conviction ni bermaksud ialah kita punya produk ni bukan syok sendirilah. Mesti ada expert statement yang ataupun endorsement yang mengiktiraf kita punya produk kita, mungkin daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada Halal Jakim ataupun sebagainya, yang mengiktiraf produk kita ni memang mendapat pengiktirafan. Okay, daripada Sirim ke dan sebagainya, ataupun produk kita ni produk pilihan berdasarkan pada maklumat yang kita dapat daripada statistik jualan, berarti produk kita ni mendapat pengiktirafan dari segi jualan. Contohnya macam best seller katakan, macam tu pun boleh. Ataupun kita ambillah testimonial yang telah berjaya dan guna produk kita ni untuk berikan feedback.
So ada maklumat tentang conviction ni untuk menguatkan lagi kita punya produk kita ni betul-betul produk yang kita rasakan terbaik lah, okey, yang kita hasilkan. Dan yang akhir sekali lah A, iaitu action, tindakan. Action ni bagi saya ialah wajib. Apa tu A? Call to action. Call to action ialah apakah tindakan seterusnya bila orang itu berminat nak membeli produk kita. So tindakan dia ialah hubungi kita. Nak hubungi kita, kita kena letakkan nombor Telegram ke, WhatsApp ke, ataupun nombor apa-apalah yang kita rasakan penting yang boleh orang menghubungi kita, dan boleh juga letakkan email, boleh letakkan website, apa-apa maklumat yang boleh orang terus hubungi. Jangan biarkan kosong macam tu saja. Okey, untuk dia masuk ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat di mana kita akan membuat closing sale dengan dia. Apa itu closing sale? Closing sale ni ialah di mana kita akan pastikan apa yang dia buat, apa yang dia nak produk kita tu. Di situlah kita akan cuba untuk pastikan mereka betul-betul berminat untuk membelikan produk kita. Okey, closing sale ni bagi saya lah bukan satu proses yang mudah. Setengah orang dia ambil mudah saja. Contohnya macam inilah, bila katalah saya dah berminat dengan produk anda, saya pun buatlah WhatsApp, masuklah WhatsApp ataupun PM tepi kan. Kadang-kadang kita gunakan Facebook Messenger kan, kita PM tepi kan. Okey, kita PM tepi tanya. Saya tanyalah, bro, berapa harga produk ni? Terus kamu letakkan harga. Kita panggil template, letakkan harga. Saya pun baca. Lepas baca, saya pun blue tick lah. Saya tak bagi respon balik. Ini kesilapan kita. Sebenarnya kita tak boleh buat macam tu. Sebenarnya kita kena wujudkan repo antara kita dengan pembeli. Macam mana repo tadi tu? Terima kasih bro, terima kasih sis kerana sudi memberikan produk saya. Okey sis, hari ni saya nak share dengan sis harga yang kami tawarkan. Mungkin kebetulan pula nak bagi nampak bahawa benda tu betul-betul menarik. Dan mungkin memang betul. Okey, sialah merupakan saya punya 10 pembeli yang pertama, saya menawarkan harga diskaun ke sis. Ataupun mula kita tanyalah sihat ke apa ke, kita wujudkan repo. Jangan cepat sangat kita buat aktiviti-aktiviti, letakkan harga apa semua tu. Wujudkan repo dulu. Lepas tu bila dah puas hati pun kita bagi harga. Harga pun jangan terlalu template sangat. Kita boleh bagi harga secara santai kan dia. Kan? Supaya dia rasa seronok dengan kita punya conversation tadi tu. Itulah cara yang paling terbaik sekali, kita mulakan dengan closing process. Bukannya kita terus bagi dia harga kat dia. Sebab kadang-kadang ni pembeli ni pun pandai juga. Dia boleh buat compare harga. Untuk harga kita dia compare dengan orang lain. Padahal produk kita ni mungkin bagus. Mungkin harga kita ni mungkin murah lagi, ataupun mungkin walaupun mahal sikit, tapi kita menawarkan kualiti yang baik. Kadang-kadang customer tak faham. So customer ni dia suka produk yang murah sahaja kan. Dia tak faham dengan benda-benda yang lain yang dia kurang faham dan sebagainya kan. Di sinilah kita akan cuba combine dengan kita punya pelanggan kita supaya buat keputusan untuk terus membeli. Kalau katakan dia senyap pun, janganlah biar sampai dia sehari 2 hari, sampai seminggu. Kalau boleh hubungi segeralah. Kalau katakan dia hubungi kita pagi tadi, pada dia senyap, nanti belah malam nanti kamu hubungi dia balik, tanya dia, sis macam mana, saya minta maaf sis, okey sis, okey tak hari ni, okey macam tadi harga sis puas hati tak? Okay, kalau sis tak puas hati, kita boleh bagi harga yang lebih murah lagi. Sebab beritahulah kita punya tawaran harga yang kita nak tawarkan. Ini cara kita nak attract dia supaya dia buat keputusan. Kalau kita biar macam tu, kadang-kadang dia ni nak buat keputusan tapi dia perlukan informasi yang banyak. Contoh yang paling mudah, anda pergi ke bazar, cuba anda masuk satu gerai tapi dia punya peniaga tadi tu tak layan kamu. Dia duduk lepak main PUBG. Saya percaya kamu akan keluar balik. Sebab kenapa? Kamu tak dilayan, betul tak? Kadang-kadang kamu sanggup beli harga lebih mahal dekat sebelah sana disebabkan sebelah sana tu melayan anda dengan baik berbanding yang sebelah sini yang tidak melayan anda tapi menawarkan harga yang murah. Kita buat keputusan bukan disebabkan harga tapi disebabkan layanan yang diberikan oleh peniaga tadi tu. Itulah online business. Closing process mestilah dibuat dengan cara yang lebih baik dan lebih sistematik dan lebih menarik. Okey. Dan di akhir daripada copywriting ini, saya nak buat kesimpulan bahawa sebenarnya copywriting ada 3 jenis kaedah. Okey.
Kaedah yang pertama dinamakan sebagai teaser, hard sell dan juga soft sell. Saya letak teaser tu awal. Sebab apa teaser tu? Teaser ni ialah bagi saya ialah apa-apa produk yang kamu nak launching, kamu kena gunakan teaser dulu. Contohnya kamu nak launching satu tudung baru, nak bagi nampak tudung tu supaya orang eager sangat, kita payah tunjuk tudung tu penuh, you tunjuk dekat dia punya design yang kamu tambah sikit. Katalah kamu buat tudung bawal, kamu buat tunjuk dekat bahagian design manet-manet tu saja. Tunggulah produk kami yang baru ini. Kamu tengok bagaimana kenderaan yang baru launching, dia takkan tunjuk semua, dia akan tunjuk lampu depan saja. Ataupun movie, filem-filem kat wayang kan, dia akan tunjuk scene-scene yang menarik. Itu namanya teaser. Teaser ni kita hanya nak bagi orang supaya tertunggu-tunggu apa yang kita nak tawarkan, produk yang baru kita hasilkan. Okey. Yang kedua dalam copywriting itu soft sell. Apa tu soft sell? Soft sell ni ialah lebih kepada you nak approach orang supaya orang ni sentiasa follow dan like dengan you dari segi bisnes. Okey. Contoh macam ni lah, homestay tadi tu kan. Janganlah asyik nak jual homestay, asyik nak menyewa hotel, nak menyewa homestay saja kan. Cubalah sikit buat satu bentuk soft sell yang menarik. Okey. Kamu ada homestay, kamu ada restoran. Why not buatlah satu soft sell yang menarik. Contohnya apa dia? Macam homestay. Ada homestay di Perlis. Okey, buatlah satu soft sell. Apa soft sell dia? Contoh je macam ni, mudah saja. 5 tempat yang wajib anda lawati bila datang ke Perlis. Pertama, Padang Besar. Gambar Padang Besar. Cerita tentang aktiviti Padang Besar. Yang kedua, Tasik Melati. Letak gambar Tasik Melati, cerita apa aktiviti Tasik Melati yang menarik, apa yang kamu dapat. Yang ketiga, Taman Ulang. Gambar Taman Ulang. Gua Kelam. Akhir sekali letaklah apa nama? Tasik Melati contohnya. Okey, ada 5 tempat menarik. Akhir sekali, jika anda memerlukan penginapan yang menarik, murah dan kemudahan yang lengkap, sila dapatkan homestay Pak Abu dengan nombor sekian. Itu namanya call to action. Sosial kena ada call to action juga, supaya orang akan pergi ke situ untuk membuat keputusan membeli atas dasar keputusan untuk menyewa homestay tadi atas dasar you share tadi tu. Itu cara kita convince orang dengan soft sell. Tapi niat kita ialah untuk bercerita, berkongsi dan berkongsi maklumat dan menarik orang untuk masuk kita punya kita punya page kita. Tapi pada dasar kena letak juga action. Sama juga kedai makan kan. Jangan asyik nak tawarkan makanan dia. Sekali-sekala ceritalah tentang restoran kamu tu duduk kat mana? Duduk dekat Kuala Perlis. Ceritalah tempat-tempat menarik di sekitar restoran kamu tu. Dah sekali baru letak nombor telefon. Jangan offer apa-apa pun. Letak nombor telefon ataupun WhatsApp untuk orang tindakan dia untuk orang pergi ke situ. Itu saja. So, tujuan kita buat sosial ialah kita nak approach orang supaya orang masuk kita punya page untuk like, baca dan nak follow aktiviti yang kita buat. Dan di situ kita akan membina kita punya repo kita dengan pelanggan kita. Dan orang nampak kita ni betul-betul macam hebat dan pakar dalam bidang kita lah. Kalau katakan makanan tadi tu, kamu cerita tentang makanan je. Ada orang buka restoran cerita tentang bagaimana cara-cara nak masak ikan supaya sedap. Contohnya dia buat ikan bakar tu kan. Bagaimana nak dapatkan resepi ikan bakar. Ataupun jangan cerita tentang resepi, cerita tentang teknik cara bagaimana sedap. Okay? Kita membina repo. Okay? So bagi orang percaya dengan apa yang kita buat. Dan memang kita buat tu benda yang betul. Cuba nak wujudkan kepercayaan. Brand kita kat situ. Brand kita punya segi brand awareness produk kita. Itu. Dan orang lebih percaya. Okay, macam homestay tadi tu. So orang akan nampaklah homestay kita ni homestay yang menarik, berdekatan dengan tempat yang nak dilawati dan sebagainya. Ni asyik nak menjual benda tak guna. Baik kita buat sosial juga. Dan sosial ni selalu dia dibuat pada masa-masa yang free. Bukannya masa-masa yang menjual. Dia aktiviti rutin yang kita panggil daily rutin. Dan kita boleh gunakan feedback daripada customer kita yang sebelum-sebelum ni yang telah menggunakan kita punya produk ataupun perkhidmatan kita untuk berkongsi.
Ataupun kita boleh sharing segi kita punya success story, kita punya aktiviti yang berlaku pada hari ini. Contohnya kalau anda ada homestay, anda bercerita sikit tentang pelanggan anda yang datang ke situ, yang buat aktiviti dengan anda dan minta dia bagi review sikit tentang produk anda ataupun servis yang anda tawarkan dan sebagainya. So sosial lebih kepada you nak bina you punya brand, you nak bina you punya repo you. Okey, yang akhir sekali dalam copywriting adalah hasil. Hasil ni paling penting sekali. Masa bila hasil kita buat? Masa, kalau katakan anda jual produk, masa terbaiklah seminggu sebelum jual produk lah. Kan? Seminggu sebelum gaji masuk, masa itulah anda buat hasil. Sebab apa? Hasil ni kena buat sebelum gaji masuk. Kalau gaji dah masuk, tak guna buat hasil. Hasil kena buat awal. Sosial ni kena buat lepas gaji. Gaji dah habis, orang dah tak ada dapat belanja, buat sosial. Tapi hasil ni buat seminggu sebelum gaji masuk. Supaya orang dah mula plan nak beli produk kita. Okay? So, yang ni betul-betul kita paksa orang beli. Okay? Contohnya, ada masalah kulit berceragat, cerita produk kita tadi tu, dan kita force orang supaya membeli produk kita dengan tawaran harga yang telah tetapkan. So, hasil pujuk orang untuk membuat tindakan untuk membeli. Sosial, kita membina kita punya repo kita dengan pelanggan. Okay. Sebab tu kalau kita suka buat sosial, orang akan follow. Bila kita buat sale, orang yang follow tu akan terus buat tindakan untuk beli. Sama juga dengan teaser. So ada 3 jenis copywriting, iaitu hasil, sosial dan juga teaser. Okay, anda boleh tengoklah format dia macam mana. Tapi format ini sebenarnya bagi saya lah, dia sama juga macam AIDCA tu, sebenarnya sama je. Okay, cuma saya nak berkongsi kat sini, jangan anggaplah apa yang format ini satu format yang terbaik, tapi inilah kaedah dia. Yang penting kita punya penulisan copywriting kita tu ialah mantap, berkesan, walaupun ringkas. Lepas tu dia perlukan banyak kali pengalaman. You buat pertama soft sale, hard sale, kita tak jadi, tak ramai like. You buat kali kedua, tambahan sikit. Buat kali tiga, makin bertambah. Lama-lama kamu akan dapat soft sale dengan hard sale terbaik sekali, berdasarkan pengalaman anda sebagai seorang peniaga secara online. So benda ni memerlukan kemahiran dan juga pengalaman lah pada masa yang sama. So seringkasnya copywriting adalah salah satu cara bagi kita nak attract pelanggan untuk membeli kepada kita punya page kita. Okay? Tak cukup dengan gambar yang sahaja, tak cukup dengan video sahaja jika tidak ada copywriting yang betul-betul mantap. Tapi sebagai seorang peniaga secara online ni, anda kena melihat kepada perkembangan semasa, trend semasa dan sebagainya. So anda kena alert lah pada masa yang sama. So saya rasa itu sajalah tentang saya punya copywriting ni. Yang selebihnya anda boleh refer daripada bahan nota yang telah saya upload ni. Dan terima kasih, semoga anda boleh berjaya dan mampu membuat copywriting terbaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa kepada sesi yang seterusnya. Sekian, terima kasih.